أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita recap kembali sikit apa yang kita bincangkan dalam surah Al-Insan sebelum ini. Yang pertama perlu kita ingat, kita melalui fasa-fasa kehidupan, dan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja, akan tetapi kita akan melalui fasa-fasa lain daripada kehidupan dunia ini. Sebelum ini kita pun melalui fasa kehidupan alam roh dan alam rahim, dan sekarang di alam dunia ini, dan kita akan berpindah nanti ke alam barzakh dan selanjutnya alam akhirat, Ingat fasa ini. Dan fasa alam dunia adalah fasa penentuan kepada fasa-fasa selanjutnya. Apabila kita dapat mengisi kehidupan dunia kita ini dengan amal soleh, perkara-perkara baik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah fasa selanjutnya ia tak akan jadi masalah bagi kita. Maka oleh itu, fahami prinsip hidup di dunia ini secara terang dan jelas. Hidup di dunia ini adalah nabtalihi, kata Allah. Hidup yang mana kita diuji oleh Allah Subhanahu. Ingat elok-elok ni, kita adalah diuji, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat pada kita apa, ada dua sifat yang Allah ingin lihat pada kita menonjol. Pertama adalah sifat syukur. Itu yang ada pada ayat mana? Ayat yang ketiga, kan? Sifat syukur mesti menonjol pada kita. Dan ketahuilah, kalau kita ada syukur ini, lihat ayat yang ke-12, sifat kedua yang Allah ingin lihat pada kita apabila kita ingin mendapatkan balasan yang baik daripada kehidupan dunia kita ini, bima sabaru, kata Allah, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sifat apa yang ada pada ayat tersebut? Sifat sabar. Dua ini sifat utama, dan bermula kita dengan sabar dahulu. Penuhi diri kita dengan sabar, penuhi diri kita dengan syukur dulu. Syukur dulu, syukur. Nanti insya-Allah kita akan mudah sabar. Sabar ini merupakan hasil daripada syukur itu sendiri. Orang tak akan mungkin sampai darjat sabar kalau dia tak bersyukur. Maka Allah mula pada ayat 3 dengan apa? Dengan syukur dahulu. Dan nanti insya-Allah kita akan sabar. Sabar dalam apa nanti? Kita akan perlu ingatkan diri kita bahawa supaya kita perlu berbuat baik. Sabar dalam melakukan kebaikan. Maka ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita abrar. Dalam arti kata, tanda orang bersyukur itu nanti apa? Kebaikan dia akan banyak.
kebaikan dia akan banyak. Dia akan berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup dia. Nah, tanda syukur dia tu. Dan orang yang akan mampu menunaikan kebaikan ini, siapa dia? Orang yang meletakkan dirinya sebagai hamba Allah. Itulah yang ada pada ayat ke-7. Ya, ainan yashrabu biha ibadullah. Ingat garis bawahi perkataan apa? Ibadullah itu hamba Allah. Ya. Jadi bawa diri kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan dunia ini. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ada bertanya pada pertemuan lepas, apakah ciri khas seorang itu jadi hamba? Apa ingat lagi? Apa ciri khas dia? Menunaikan hak Allah. Sebelum itu dulu, apakah yang menjadi kata kunci seorang itu hamba? Yes, merasa tidak memiliki apa-apa. Hamba tidak memiliki apa-apa. Itulah hamba. Dia adalah milik kepada Tuhan dia, kepada majikan dia. Ya. Kerja-kerja yang dia buat, hasilnya untuk siapa? Untuk Tuhan dia. Nah. Dan ini perlu kita bawakan pada diri kita. Kita faham surah Al-Insan, kita akan ambil berat perkara ini. Aku ini hamba Allah. Maknanya apa yang aku ada ni Allah punya. Kerja yang aku buat pun untuk Allah. Ya? Maka adakah betul tuan-puan dan kasih sekalian, kalau sekiranya dia majikannya si fulan, kan, tapi kerja-kerja dia buat dia serah kat orang lain, hasil-hasil dia bagi kat orang lain, betul ke tak? Tentulah salah, kan? Maka riak di dalam hal ini sangat dibenci oleh Allah. Riak apa maksud dia? Buat sesuatu untuk orang lain, bukan untuk Allah. Apabila kita faham prinsip hamba Allah ini, mesti kita akan buat untuk Allah, kerana Allah, untuk Allah. Kan, garis bawahi hamba Allah. Apabila kita dah meletakkan diri kita sebagai hamba Allah, itulah tadi ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sikap-sikap yang kita ambil. Apa dia tu? Berusaha untuk memenuhi apa dia? Memenuhi apa yang Allah minta. Barulah lepas tu risau kalau tak dapat memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan dengan ikhlas, hatta kepada musuh, kepada orang yang kita benci pun kita sudi untuk memberi makan. Apa sebab, tuan-puan dan puan-puan? Sebab Tuhan perintah. Majikan saya suruh, kan? Kalau majikan suruh macam mana? Pergilah, kan? Buat je lah. Kita no comment, kan? Yang menyebabkan kita berat buat sesuatu ketika kita tak faham prinsip hamba tadi tu. Apa pula nak suruh buat tu? Kan? Sebab kita melihat kita ada hak untuk question, kan? Mempertanyakan. Tapi kalau kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Tuhan suruh, okey, khalas, buat je lah. Khalas, macam tu. Inilah hanya menyebabkan nanti, teman-teman, ketika orang ini ditanya, kenapa engkau sudi memberi makan kepada musuh engkau? Maka dia jawab pada tu, aku memberi makan kerana mengharapkan redha Tuanku, dia kata. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan itu kerana mengharapkan redha Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak akan mengharapkan balasan dan tidak juga mengharapkan rasa terima kasih. Ungkapan terima kasih pun tak. Ini kalau orang yang beramal atas landasan dia hamba Allah. Okay? Tu.
Dan tuan-tuan dikasihi sekalian, apa yang akan Allah bagi kepada mereka ini? Ya. Inilah syurga balasan dia. Syurga, saya kata dahulu tuan-tuan, ia adalah hasil kerja kita di dunia ni. Ya. Dia adalah hasil kerja kita di dunia ni. Di syurga nanti ada sungai-sungai, ni kan? Ada apa lagi kat syurga? Kebun, taman-taman, ni kan? Apa lagi? Buah-buahan, ni kan? Ya. Pelayan-pelayan, ni kan? Ya. Pelamin-pelamin, sutra, ya kan? Semua tu kan? Ketahuilah itu sebenarnya hasil daripada kerja kita. Ya. Prinsipnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Ini kaedah nama dia. Balasan itu ikut kepada jenis amalan kita. Ya. Jenis amalan kita. Mana kita beramal, macam tu Allah akan bagi nanti. Ya. Dalam beramal ini, ingat, sabar. Itu adalah menjadi kunci dia tu. Maka ingat, syukur dan sabar tak boleh dipisahkan. Ini dua perkara yang sejalan. Kita tak boleh pisahkan. Maka daripada ayat 12 sampailah nanti ayat 19 ke kita cerita gitu. Sebenarnya sampai ayat 21 itu adalah balasan terhadap amalan kita. Saya ketika memahami nikmat-nikmat yang akan kita dapat di syurga, tuan-tuan kasihan, saya memahami dengan prinsip pemuda sungai-sungai. Kenapa sungai-sungai? Ya. Sebut je syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya terbayang sabda Rasulullah SAW, apabila mati anak Adam akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara yang mengalir. Mengalir ini, teringatlah saya sungai. Apakah yang 3 perkara tersebut? Sedekah jariah. Kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ketiga apa? Anak yang soleh mendoakannya. So sungai itu lahir daripada 3 benda ini. Ya. Yang mati kita masih ngalir lagi. Akan makin banyak, ya, 3 amalan utama tuan-puan ni, makin besarlah sungai tuan-puan nanti, ya, atau mungkin banyaklah sungai-sungai itu nanti. Dan pokok-pokok yang ada di taman-taman syurga tersebut hasil daripada apa tuan-puan? Zikir, ya kan? Rasulullah kata setiap zikir kamu itu menjadi benih, dan benih itulah yang akan menjadi pokok-pokok di syurga nanti. Rumah-rumah, istana-istana di syurga, macam mana dapatkan dia? Sebenarnya hasil apa yang kita buat juga tak? Ada, ya kan? Apa di antaranya? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan bangunkan bagi dia istana di syurga nanti. Maknanya istana itu hasil daripada, ya, usaha kita, amalan kita. Termasuklah, ya, membangun masjid, membangun tempat-tempat yang akan dimanfaatkan, ya. Jadi apa lagi yang boleh menjadi istana tuan-puan? Ada sebutkan oleh Rasulullah apa dia? Siapa yang menjaga 12 rakaat sunat rawatib 1 hari 1 malam, Allah akan bina bagi dia apa? Masjid, apa dia tu? Rumah di syurga. Itu hasil daripada itu semua. Oleh itu sebenarnya
Syurga tuan-puan boleh design sekarang. Nak macam mana kan? Ada tak syurga yang ada sungai dengan pokok buah rumah tak? Rumah tak ada. So dia buat rumah bawah pokok ya. Dia tidur dalam pokok. Tak ada tingkap kan. Tapi insya-Allah masuk syurga semua Allah sempurnakan. Hakikatnya sebenarnya amalan kita tak cukup melayakkan kita ke syurga sebenarnya. Sebenarnya itu kata Rasulullah SAW, yang memasukkan kamu ke syurga bukanlah amalan kamu, tetapi rahmat Allah. Sebab apa amalan kita ni tak cukup, sebab balasan itu terlalu besar, kan? Umpamalah tuan-puan dan sekalian, kita ada duit RM10, tetapi dibagi kepada kita kereta. Agak-agak kereta itu atas duit RM10 tu ke atau atas apa agak sebenarnya? Agaknya hanya untuk memberi je cuma, kan? Dia nak bagi sebenarnya. Cuma dia letak syarat je. Bayarlah RM10. Kadang-kadang setengah kita kan macam tu kan. Kita nak bagi, cuma kita nak tahu effort orang tu macam mana. Betul tak? Mak ayah kadang-kadang selalu macam tu juga, kan? Nak bagi ke anaknya sebenarnya, tapi just nak anak dia tu melakukan sesuatu. Berusaha sikit je. Ketika nampak usaha tu, layaklah ni, bagi sikit dia. Allah apa macam tu juga. So usaha kita ini Allah nak tengok. Maka usaha yang bagus, tuan-puan, usaha tu yang kita cerita hari tu, Allah tak tengok kuantiti, ya kan? Dia tengok apa? Kualiti dia je. Dia tengok kualiti dia. Sebagaimana kalau kita nak memberi kepada seorang, kita tengok perangai dia macam mana, ya kan? Mungkin dia tak buat banyak, tetapi kesungguhan dia, ya kan? Apa nama itu? Kekemasannya, keikhlasannya dia buat, ya kan? Ambillah. Walaupun sebenarnya usaha dia sikit, ya kan? Ambillah. Inilah tuan-puan dan sekalian, ya, yang perlu kita ambil berat. Kalau cerita kualiti, tuan-puan, adalah sikap kita tu yang perlu kita perbaiki. Keikhlasan kita, ya kan? Kesabaran kita. Orang Jawa kata adalah ulet. Tahu ulet tak? Ulet daripada ulat takut. Ulet ni dia sabar tau. Dia walaupun macam mana dia buat juga. Dulu di Indonesia dikenal tuan-puan, orang Jawa ini ulet orang ni. Dia kalau bersawah padi, tuan-puan, dia buat sampai jadi. Jangan dengan kita dekat sana, tuan-puan, kita orang Melayu beza dengan orang, kita dibezakan Melayu Jawa dengan Melayu lain tau. Kalau Melayu yang lain, dia buat sikit, lepas tu dia tinggal je lagi. Dia tak sampai habis, dia tak sampai selesai, tak bersungguh. Biasa nak berhenti misal opok, menyembang dulu, kan? Tengok-tengok matahari dah tinggi dah. Dah balik kita, dia kata. Dah habis dah. Esok dia mula balik, tapi mula lambat pula tu. Buat kerja setengah jam, kan? Lepas tu rehat kejap dulu, dia kata, kan? Dia, orang Jawa tak. Kalau dulu orang Jawa, dia sungguh-sungguh dia buat. Dia keluar awal kadang-kadang. Jadi diorang kalau nak suruh buat kerja sawah padi, kebun, itu memang orang ni. Orang dia orang rajin, So tuan-puan dikasihkan, Allah sebenarnya ingin lihat itu dalam beramal dengan kita, dalam beribadah kepadanya. Tengok kesungguhan kita tadi tu. Maka Allah kata apa dia? Aku lebih suka orang yang istiqamah, ya kan? Walaupun sikit, dia kata. Saya nak tengok tu. Okey. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, kita lihat sebagaimana saya kata sampai ayat 21, tuan-puan dan kasih sekalian, itu adalah kita pasal nikmat syurga. Dan perlu kita bandingkan dengan ayat yang bercerita tentang neraka, tentang hukuman. Saya kata ayat 4 pendek. Ayat 4, tuan-puan dan kawan, ayat cerita tentang azab pada orang kafir. Pendek je cuma, betul tak? Tapi cerita bab syurga panjang.
ketahuilah Allah sebenarnya nak kita masuk syurga. Allah ciptakan kita bukan nak mengazab kita. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk menikmati nikmat syurga. Oleh itu syurga Allah ciptakan untuk manusia. Untuk kita manusia ni. Orang yang tak faham surah Al-Insan, tuan-puan, dia rasa negatif, kan? Kenapa Allah nak azab orang? Kenapa nak ciptakan neraka, kan? Ya? Kenapa tak masukkan orang ke syurga semua, kan? Tak, setiap sesuatu dia ada konsekuen, kan? Allah tak masukkan orang ke dalam neraka begitu saja. Ya. Allah masukkan orang ke neraka sebab dia memilih jalan tu. Ingat, setiap jalan kebaikan Allah tunjukkan, tahu. Tengok surah Al-Balad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muka surat 594. Ayat 10 dia. Surah Al-Balad, muka surat 594, ayat 10 dia. Wa hadainahun najdain. Surah yang ke-90, ayat 10 dia. Wa hadainahun najdain. Apa arti dia tu? Dan kami tunjukkan kepadanya. Dalam tafsirannya apa dia kata dua jalan tu? Ditunjukkan dua-dua jalan, tahu. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Ditafsirkan lagi oleh surah Asy-Syams selepas dia tu. Tengok surah Asy-Syams selepas dia. Tengok ayat 8 dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa arti itu? Dan dia ilhamkan kepada seseorang itu apa? Jalan jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi setiap orang ada tu, terfikir benda positif, terfikir juga benda negatif. Dua ada. Dan disebutkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Sambungan surah Asy-Syams ayat 8 tu, surah ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Apa arti dia? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Membersihkan dirinya daripada ilham-ilham yang jahat tadi. Fikiran-fikiran negatif. Dia cuba untuk tepis itu, kemudian dia hanya fokus kepada yang baik-baik saja. So dia perlu melawan. Proses melawan itu adalah proses yang berat. Proses jalan mendaki. Balik pada surah Al-Balad balik. Selepas wahadainahun najdain tersebut. Ayat 11 dia. Falaqtahamal aqabah. Apa arti dia tu? Maka tidakkah sebaiknya dengan kata itu dia menempuh jalan yang mendaki. Apa yang sepatutnya kita buat? Menempuh jalan yang mendaki. Mendaki senang ke susah? Susah, kan? Tapi kalau lutut dah sakit, ustaz, dua-dua susah, ustaz, mau nurun susah, mendaki susah, kan? Duduk diam-diam. Yang dimaksudkan di sini jalan mendaki adalah melawan nafsu tadi. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kat kita. Yang baik ditunjukkan, yang buruk ditunjukkan. Apa yang kamu nak pilih kalau ada dua tu? Pilih jalan yang baik. Yang jalan yang baik itu biasanya mendaki. Kita
terpaksa melawan nafsu kita, ketepikan keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan sementara. Falak tahamal aqabah. Mau. Mengapa dia tidak mau memilih apa? Jalan yang mendaki. Pilihlah jalan yang mendaki. Jalan mendaki itu ada banyak bentuk. Kalau dalam ayat ini disebutkan, salah satu contohnya adalah fakku raqabah. Tahukah kamu apa itu jalan mendaki? Di antaranya apa? Fakku raqabah, membebaskan hamba. Itu zaman Nabi lah kalau ada hamba. Au it'amun fi yaumin masghabah. Atau memberi makan pada hari apa? Kelaparan. Hari susah, masa tu kita menderma. Kadang-kadang masa tu pun kita perlu, tapi kita beri juga. Ini susah tu. Melawan apa tu? Melawan rasa bakhil kita. Ya kan? Mestinya masa susah kita fikir, kalau aku bagi, apa pula aku makan nanti? Kita nak akan simpan untuk diri kita, ya kan? Tapi dalam istilah English kan Ustaz kan, what help those who help themselves first. Dia kata macam tu. Tuhan akan menolong. Kalau you help yourself, God will help you. Help yourself dulu, dia kata. Itu salah dengan prinsip Quran sebenarnya, dan prinsip hadis Nabi. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Itu bercanggah. Sesungguhnya Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. You help others, Allah help you. Itu kalau dalam prinsip Islam. Kalau ini tadi, help yourself first, ya kan? God will help you. Tak, kalau dalam Islamnya, help your brothers. Allah will help you. Jadi mungkin itu perlu dibetulkan. Baik. So oleh itu tuan-puan dan kasih sekalian, dalam hal ini yang aqabah tadi tu, bukit yang perlu kita lalui, kita daki, mencabar memang. Tak, maksud di sini adalah tundukkan nafsu kita. Tundukkan nafsu kita. Cuba lawan. Namakan proses menundukkan nafsu itu nama mujahadah, tuan-tuan. Pernah dengar perkataan mujahadah? Itu namanya menundukkan nafsu. Kalau jihad lawan musuh kafir, itu musuh kafir, itu namakan jihad. Kalau sekiranya musuh itu musuh dalam kita, nama dia mujahadah, nama dia. Mujahadah lawan nafsu kita sendiri. Baik, kita kembali kepada ayat kita surah Al-Insan. Cuba tengok ayat 22, tuan-puan kasih sekalian. Nak menegaskan kembali kepada kita bahawasanya syurga itu hanyalah balasan. Kata Allah, Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Al-Insan 22, Apa kata Allah? Inna hadza kana lakum jazaan. Apa makna dia? Ini adalah balasan. Garis bawahi balasan tu. Ini apa maksud dia? Syurga, nikmat-nikmat yang disebutkan pada ayat sebelumnya tu. Kan ada banyak disebutkan kan? Ini hanyalah balasan. Balasan kepada apa? Jerih payah yang kamu buat masa di dunia dulu. Amalan yang pernah kamu lakukan. Mujahadah kamu melawan nafsu kamu. Semua itu akan berbuah balasan nanti. Berbuah nikmat di syurga nanti. Kenikmatan yang tidak akan pernah berhenti. Maka masa dunia ni kita diuji. Ingat, ujian kita itu bukan free. Setiap ujian kalau kita lalui dengan baik, semuanya membuahkan hasil. Membuahkan keseronokan, kenikmatan nanti. Ingat, pada waktu kita beramal, tuan-tuan, penat sekarang, nanti insya-Allah senang. Biasanya orang berjaya dalam kehidupan dunia pun fikir macam tu, tahu.
Kalau orang yang berjaya dalam belajar, tuan-puan dan saudara, masa dia belajar, dia tanam pada diri, tak apa penat sekarang, tapi kalau aku dapat result bagus nanti, aku akan senang. Betul tak? Ya. Ada orang, tuan-puan dan kasih sekalian, berjaya dalam berniaga. Dia tahu bahawasanya dia susah-susah sekarang ni, dan nanti akan pasti dia senang. Ya. Jadi awal segala kesenangan itu mestilah dimulai dengan kesusahan. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Alam Nashrah. Apa bunyi ayat dia? Saya rasa tuan-puan tahu. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi apa dia tu? Wa inna ma'al usri yusra. Kan? Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Ada menterjemahkan selepas kesusahan itu ada kesenangan. Ya. Tapi kalau tuan-puan lihat makna ayat sebenarnya fa inna ma'a. Ya. Cuba tengok surah Alam Nashrah, ya, muka surat 596. Ayat yang kelima dia tu. Ya. Surah yang ke-94, ya. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Siapa tahu bahasa Arab ma'a itu apa maknanya? Bersama. Kalau bersama, kalau biasa orang kata apa? Sesungguhnya selepas kesusahan ada kesenangan. Kalau kita faham ayat ini, tuan-puan, sesungguhnya kesenangan itu sekali jalan dengan kesusahan itu. Ya. Tapi macam mana Ustaz? Dah susah Ustaz, macam mana pula senang, ya kan? Takkan mungkin kesenangan dan kesusahan sama sekali. Maka kata kuncinya, tuan-puan kasih sekalian, adalah macam mana kita memandang kesusahan tersebut. Ya. Apabila kita memandang dengan cara positif, sebenarnya kesusahan itu tak seberapa sebenarnya. Dengan kesusahan Allah tunjukkan sebenarnya kesenangan, kebaikan yang banyak. Cuma biasanya masa susah kita tak nampak kebaikan tu. Kita sibuk dengan melihat yang susah tadi ni, kan. So oleh itu, kalau tuan-puan ingin mendapatkan kebaikan dan kesenangan pada masa susah, tuan-puan tukar pandangan tuan-puan. Ya, daripada memandang yang susah tersebut, cari sesuatu yang senang. Biasanya ada tu. Ada kelebihan dalam kesusahan. Yes, ada benda lain. Ya, benda lain yang senang. Okey. Sedang sibuk-sibuk politik sekarang ni, apa senang dia? Kak Ainun kata tadi, sakit kepala Ustaz, dia kata. Bagi saya tak sakit kepala. Lantak ada orang lah, ada orang sakit kepala. Saya tak ada apa-apa, kan? Okay. Apa sebenarnya agak-agak tu? Lihat positif dia. Selalu melihat positif dalam apapun situasi. Saya positif dia banyak, tuan-puan. Kita tahu betul siapa sebenarnya pejuang memikirkan rakyat, kan? Siapa yang kadang-kadang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kan? Dari sini kita tahu. Ya? Allah nak tunjuk, Allah nak bongkar. Salah satunya Allah nak bongkar. Ya? Dan ada baiknya, tuan-puan, kalau sekiranya disenyapkan, tuan-puan, sampailah akhir penggal, kan? Kita tahu mana yang elok, mana yang buruk, tuan-puan. Dengan ada benda ni dibongkar kepada kita awal-awal supaya kita sedar, aku tak pilih ni lagi dah lepas ni, kan? Tapi sayang kita ni juga yang bodoh kadang-kadang, kan? Dah tahu itu buruk, tak elok, pilih juga, kan? Itu yang kita kena pandai-pandailah perbaiki diri, muhasabah diri kita, ya. Saya tak nak cerita lebih lanjut politik, Saya bukan orang politik, cuma ambil hati bar lah. Nanti sesi lain. Baik, ingat tu, inna hadza kana lakum jazaa. Garis bawahi perkataan jaza itu balasan. Syurga hanyalah balasan. Al-insan balik. Insan balik, insan balik. Kemudian Allah kata, wa kana sa'yukum
mashkura. Ujung ni pun penting. Itu perkataan sa'yu itu garis bawahi. Dan usaha kamu pasti akan dihargai. Dia kata. Ya. Usahamu akan diakui oleh Allah. Mashkur. Mashkur itu daripada syukur. Ya. Disyukuri. Ya. Setiap amalan kita pasti akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada menyebutkan pada ayat yang lain, Allah tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang beriman. Kita tengok tuan-puan dan kasih sekalian. Surah satu adalah surah Al-Baqarah dahulu. Ayat 143. Ya. Ujung dia saja lu. Ujung dia saja sebelum akhir tu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jumpa tak? Ulang balik. Dan Allah tidak akan kalau dalam bahasa Arab tuan-puan ada nama dia lam tersebut, lam juhud nama dia. Liyudhi'a tu. Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan iman kamu. Ya, setiap iman dan keyakinan yang kamu tanamkan pada diri kamu itu Allah akan pandang, Allah akan perhatikan dan Allah akan balas nanti. Ingat. Apa dia tu? Lam juhud nama dia. Juhud. Lam juhud. Ya, yang menegaskan penafian. Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan iman kamu. Itu nama lam juhud. Maknanya setiap iman pasti akan ada balasan dia, ada kebaikan dia. Itu satu surah Al-Baqarah. Kita tengok tuan-puan dan kasih surah Ali Imran. Muka surat 72 ayat 171. Ali Imran muka surat 72 ayat 171. Apa kata Allah? Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Apa itu? Mereka mendapat khabar gembira dengan diberi nikmat dan kurniaan Allah. Mereka akan dapat nikmat dan kurniaan Allah. Siapakah itu? Itulah mereka orang-orang yang beriman tadi. Dan di ujung ayat itu sangat penting. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Apa arti dia? Sesungguhnya Allah pahala kita satu tuan-puan itu akan tercatat, masuk akaun, akan disimpan elok-elok. InsyaAllah tuan-puan tak akan kecewa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan tak perlu komplain nanti, ni ada yang tercicir kot. Tak ada yang tercicir. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tahu apa yang kita lakukan itu. Walaupun sebesar biji zarah. Kan? Dalam surah apa tu? Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Amal kebaikan walaupun sebesar zarah pun Allah pasti akan balas. Dan ingat juga keburukan pun sebesar zarah Allah akan
balas dan Allah akan tunjukkan pada kita. Ini Allah begitu spesifik. Banyakkan manusia dia tak tengok tu Ustaz. Macam solat berjemaah di masjid, dia orang ingat pahala 27. Tapi anak cucu nak buang sampah dekat masjid tu dia orang tak tengok. Tak tengok. Dia tengok kebaikannya, dia lupa keburukan. Itulah, maka kena seimbangkan. Maka ayat itu seimbangkan, kan? Amal kebaikan dapat dapat balasan dia, yang buruk pun sebesar zarah pun Allah akan tunjukkan. Hati-hati tu, ya. Maka kita cuba jaga dua-dua tu. Betul tu, kan? Bahawa kita kena ingat. Mungkin dalam ceramah di masjid kita kena fokus yang hari-hari punya aktiviti, ya kan? Rutin, ya kan? Diingatkan benda tersebut. Orang ingat ni remeh-temeh dia orang, maka tak penting. Padahal sebenarnya yang remeh-temeh itulah yang menunjukkan kualiti diri kita, ya kan? Siapa kita, kan? Dan kita kata alai sampah je. Padahal Nabi ada menyebutkan bahawasanya dengan membuang sampah yang dibuang oleh orang menunjukkan level iman kita. Ya? Iman itu ada 70 cabang, kata Rasulullah. Salah satu cabangnya adalah membuang sampah, ya? Membuang duri dari jalanan. Jadi kalau sekiranya membuang sampah mendatangkan pahala, menjauhkan sampah dari jalan mendatangkan pahala, membuang dia macam mana? Menyepahkan dia macam mana? Itu buat dosa jadi dia. Ya, so Islam sebenarnya sangat memperhatikan bab kebersihan. Tapi sayang itulah kita orang Islam tahu benda tu tapi tak buat, ya kan? Tak jaga, tak praktis, ya kan? Itu jadi dia tinggal wacana, orang kata, tuan-puan. Hanya sekedar apa dia tu dibincangkan dan dibicarakan, omong kosong, ya kan? Wa a'udzubillah min zalik. Baik, kembali kita pada surah Al-Insan. Kita ingat, ya, bahawasanya setiap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang missing nanti. Wa kana sa'yukum mashkura. Setiap balasan kamu, setiap usaha kamu akan dibalas dengan balasan yang nanti menyebabkan kamu rasa bersyukur. Sehingga orang masuk syurga nanti, ucapan mereka dalam syurga apa dia, tuan-puan? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang keluar dari mulut orang, tuan-puan, kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah belaka. Sebab yang dia dapat itu lebih daripada apa yang dia bayangkan. Tak terbayangkan bagi dia sebelum tu, ya. Itu nikmat syurga, tuan-puan. Baik. Dan tuan-puan dikasih sekalian, ayat yang selepas ni sangat penting. Tentang 5 perkara yang perlu kita ingatkan diri kita agar dapat selamat ke destinasi kita, iaitu syurga yang diinginkan oleh Allah pada kita tadi. Ya? Tadi ada sikap-sikap yang perlu kita buat, kan? Ya. Dan ini, tuan-puan dan kasih sekalian, ada 5 perkara penting yang perlu kita perhatikan agar kita betul-betul dapat masuk ke syurga tadi dengan selesa. Apakah dia? Pertama, tuan-puan, ayat 23 itu mengingatkan kita kepada hubungan kita dengan Quran. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, secara berangsur-angsur. Dalam arti kata di sini, tuan-puan kasih sekalian, kalau kita ingin dapat selamat masuk syurga, tuan-puan, dengan Quran jangan jauh. Ya. Usahakan mempelajari Al-Quran walaupun sedikit-sedikit. Belajar dia angsur-angsur. Sebab Al-Quran pun turun berangsur-angsur.
Ya. Tahu tak tuan-puan dan kasih sekalian, 3 tahun pertama Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, berapa ayat Al-Quran yang turun kepada dia? Pernah dengar tak? Hanya 30 ayat je. 30 ayat untuk 3 tahun pertama. Ya? Tak banyak. Different surah lah. Ya? Seperti surah Al-Alaq, bukan semua surah dia tu tahu. Yang turun pada Nabi 5 ayat dia cuma. Surah Al-Qalam, bukan semua juga, sebagian kecil je. Kumpul-kumpul semua tu selama 3 tahun tu, berapa Nabi turun, Nabi terima semua? 30 cuma. 30 tu diulang-ulang tu. 30 itu yang disuruh kepada Nabi untuk membacanya tiap malam. Nak menunjukkan pada kita tuan-puan dan sekalian, ya, belajar sikit-sikit. Saya nak tanya tuan-puan, boleh tak tuan-puan menghafal ayat Quran 30 ayat dalam 3 tahun? InsyaAllah, ya kan? Masalah kita membandingkan diri kita bandingkan diri kita dengan budak umur 10 tahun menghafal Quran, ya kan? Tanya cucu kita, dah berapa hafal? Dah hafal 30 surah. Nenek 30 ayat pun tak lepas-lepas, ya kan? Tak tanya dah. Sampai dah hafal. Ya. Okey, poin yang kita nak ingatkan melalui ayat ini adalah bahawasanya dengan Quran kita kena bertahap-tahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tapi continue lah, sikit. Istiqamah tadi tu. Ya. Dan 20 tahun pertama Nabi jadi Nabi dan Rasul, tuan-puan, malaikat datang sesekali je cuma. Jibril datang sesekali je cuma. Baru intensif Jibril datang kepada Nabi adalah iaitu 3 tahun terakhir. Al-Quran turun berapa lama? 23 tahun, ya kan? So selama 20 tahun tu datang sikit-sikit, by moment, ya kan? Berdasarkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tertentu, datang. 3 tahun terakhir barulah Jibril datang untuk menyampaikan wahyu itu secara banyak, terutama pada waktu bulan Ramadan. Jibril kembali menyebutkan ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkannya itu, disusun elok-elok berdasarkan susunan apa dia yang dah kita dapat sekarang ini. Itu dapat oleh Nabi, susunannya dapat oleh Nabi adalah 3 tahun terakhir. Susunan yang sekarang ini adalah susunan yang didapatkan Nabi pada 3 tahun terakhir dia. Sebelum ni turun 20 tahun sebelum tu turun macam mana? Secara random. Ya. Sini pisah-pisah. Ya, mungkin yang ada dalam surah Al-Baqarah ada sebagian kat sini, ada sebagian pada dia tak sama. Yang mengikut situasi situasi pada waktu itu. Peristiwa yang berlaku. Di akhir nanti barulah dikumpulkan. Seolah 3 tahun terakhir itu dikumpulkan. Disatukan. Jadilah dalam bentuk susunan yang kita ada sekarang ini. So tuan-puan dikasih sekalian, menunjukkan bahawasanya kalau nak menguasai Quran, kalau boleh letaklah dalam 23 tahun target kita. InsyaAllah pada kita dah 83 tahun. Ya. Penting apa tu? Bagi masa kepada diri kita.
Setengah orang tuan-puan dia gelojoh tau. Mandangkan aku dah di penghujung dah, aku nak pulun habis semua. Tengok-tengok dia yang pengsan ni kan. Jangan. Takut ada burn out Ya, betul. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebab kalau kita dah burn out, lepas tu kita jadi malas. Ya, tak semangat. Nak ingatkan kita melalui surah Al-Insan ni, bagi masa kamu dalam mengkaji dan mendalami Al-Quran. Whatever situasi kita, dah terlambat ke ataupun kita masih ada masa lagi, tetap letak pada diri kita, ambil masa. Yang penting tadi apa? Istiqamah tahu. Istiqamah. Ambil masa. Kalau tuan-puan nak cuba baca dia, ataupun tadabbur dia pun sikit-sikit. Tuan-puan nak usaha menghafalnya, ambil sikit. Tanggungjawab kita pada Quran ada berapa tuan-puan? Ingat lagi tak? Ada 5. Pertama, tanggungjawab yang paling utama adalah mengimaninya ataupun meyakininya bahawa ia ayat Allah, kalamullah. Ini pertama dulu, mengimaninya. Yang kedua, membacanya. Cuba kita untuk mengambil masa untuk membacanya. Yang ketiga, memahaminya. Ya. Inilah salah satu yang kita lakukan, tadabbur Quran ya. Langkah kita untuk memahaminya. Maknanya kita melaksanakan salah satu daripada tanggungjawab kita pada Quran ya. Yang keempat, mengamalkannya. Ya. Jangan belajar saja tapi kita tak amalkan. Cuba kita untuk amalkan Dan yang kelima adalah menyampaikannya. Kelima adalah menyampaikannya. Menghafal hukumnya apa? Sunat. Tapi yang tadi tu adalah satu kewajipan bagi kita. Kewajipan untuk kita mengimaninya, kewajipan untuk kita membacanya, kewajipan untuk kita untuk memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikan. Apa yang kita boleh buat dengan Quran ni? Inilah dia. Ya. Carilah sepanjang masa umur kita ada ni untuk menerapkan 4 atau 5 perkara yang kita sebut tadi tu. Sikit-sikitlah. Allah tak minta banyak pun. Tanzila, berangsur-angsur, sikit-sikit. Namun poin perlu kita ingatkan bahawasanya untuk kita dapat nikmat syurga tersebut, jangan lupa berdekatan dengan Quran. Kerana apabila kita berdekatan dengan Quran ni tuan-puan, dia mengingatkan kita tentang syurga tersebut. Sebab kalau tuan-puan tengok ayat Quran, mesti ada cerita pasal syurga ya kan? Maka teringinlah kita untuk dapat syurga tersebut. Bayangkan apabila kita tak baca Quran, tak dengar cerita pasal syurga ini, maka kita akan rasa tawa saja. Syurga kita bagi kita adalah dunia ni. Syurga bagi kita adalah Langkawi ya kan? Syurga bagi kita adalah shopping komplek ya kan? Sebab apa? Kita tak diingatkan pada perkara ini. Ya. Ingat tuan-puan kasih, syurga itu adalah kampung halaman kita. Bayangkan kalau mak ayah tuan-puan tak pernah cerita pasal kampung halaman kita. Agak-agak teringin tak kita pergi. Yang cerita pun kadang-kadang tuan-puan tak ada juga nak pergi kan. Ya. Bayangkan kalau tak pernah cerita. Maka saya ada bertanya tu. Akak ni asal mana? Asal saya sebenarnya sini ustaz. Pernah balik dah ke? Dah tak pernah dah. Sebab mak ayah tak bawa. Ya kan? Ada orang kadang-kadang yang faham prinsip ni tuan-puan maka dia suka bawa anak dia balik kampung supaya apa, hubungan dengan family kat kampung itu masih tetap ada ya kan. So Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kita pasal kampung halaman kita, tempat atuk nenek kita dahulu, iaitu Adam dan Hawa diciptakan. Maka dia sebutkan, boleh dikatakan satu surah tak akan pernah kosong daripada cerita pasal syurga. Mesti ada cerita syurga.
Oleh itu tuan-puan dan kasih sekalian, membaca Quran mengingatkan kita pada destinasi kita tadi tu. Jauh daripada Quran maknanya kita tak ingat benda tu. Keinginan kita untuk mendapatkan syurga itu jadi lemah, jadi kurang. Kalau dah selalu baca Quran, oh syurga kan. Inginlah kita kan, macam mana kita dapat masuk syurga. Ingat saya kata tadi tu, surah Al-Insan dia mengingatkan kita tentang destinasi kita ini. Maka dia panjang cerita pasal nikmat syurga tersebut. Okey. Jadi pertama, untuk dapat kembali kepada syurga dengan mudah, selalulah berdampingan dengan Al-Quran. Yang kedua apa dia? Dah habis dah masa kita ke? Kita boleh sambung sikit lagi Yang kedua tuan-puan dan kasih sekalian, diulang oleh Allah tentang poin pentingnya sabar. Fasbir li hukmi rabbik. Ini yang kedua. Tetapi dia lebih spesifikkan lagi. Bersabarlah kamu terhadap apa? Ketetapan, ketentuan Tuhan kamu. Apa maksudnya? Di dunia ini kita mau tak mahu akan berhadapan dengan takdir, ketentuan Allah. Kita nak macam ni tetapi yang terjadi lain, kan? Adanya kemahuan kita tak sesuai dengan yang realiti. Apa yang perlu kita bawakan pada diri kita? Sabarkan dia. Mesti ada hikmah dia. Mesti Allah nak bagi yang terbaik untuk aku, Jadi sabar-sabarkan diri. Ini Allah perintah tahu. Kalau kita tak mampu menyabarkan diri kita, maka kita akan cepat give up. Kemudian kita akan tinggalkan benda-benda yang semestinya baik untuk diri kita. Maknanya tuan-puan, pasal sabar diulang dah berapa dah ni? Ini kali kedua, kan? Tadi pada ayat 12, sekarang pada ayat yang 24. Maknanya dia gandaan dia. 12 tadi, sekarang 24 dia repeat balik. Untuk kita bersabar. Sabar sebenarnya pada 4 perkara. Sabar pertama pada apa tuan-puan? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar kedua apa? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar ketiga macam mana? Sabar dalam menghadapi musibah, kan? Yang keempat adalah sabar dalam medan pertempuran. Medan pertempuran ni jangan tuan-puan ingat perang je. Dan pertempuran dalam menghadapi suasana ataupun keadaan kritikal dalam hidup kita. Kita kena bawa sabar ini dalam diri kita. Jadi di balik semua yang kita sebutkan itu ada ketentuan Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah, ketentuan Allah bahawa ini perkara dilarang. Itu ketentuan Allah, ini dilarang. Kalau kita faham itu adalah ketentuan Allah, macam mana? Okey. Kan? Kalau sekiranya kita tahu bahawa itu adalah perintah Allah, kita kena sabar. Okey, aku nak buat, kan? Musibah pun seperti itu juga. Keadaan genting ataupun kritikal tadi pun seperti itu juga. Allah yang bagi kita. Allah yang tentukan untuk kita. Apa yang kita nak buat? Lapangkan dada kita. Itu Ustaz, saya tengok video kat YouTube pasal dayang perintah yang anak dia meninggal dunia. Ya. Anak dia kesian, 23 years old. Tapi kalau dia cakap tu, dia cakap, saya sabar, saya reda sebab saya tahu Allah dipinjamkan dia pada saya. Dan saya bersyukur saya bersama selama 23 tahun. Dia tengok positif, dia tahu. Dia boleh dapat bertahan 23 tahun. Kita bersyukur. Bukan nak kata kenapa Allah ambil, Yes. kenapa Allah. Ya. Boleh dia Menerima dia, kan? Ya.
Mana Allah berjaya mendidik dia. Dan yang aku intern was dulu a singer tau. Iya, orang ini Dia sangat saya nampak perubahan tu bagus kan. Iya. Sangat reda dan sabar. Dia boleh cakap dengan Orang ya, reporter kan. dengan air mata mengalir. Ya. Kita dalam masa tu kan sedih kan. Iyalah, Sedih betul. kan. Maka nak tahu orang sabar memang masa itulah. Masa diuji itulah. Maka ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, tuan-puan dan kasih sekalian, Nabi SAW ketika ada cucunya meninggal dunia, menetes air matanya. Ketika itu ada sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud. Ketika tengok Rasulullah menangis, tuan-puan dan kasih sekalian, maka dia pun turut menangis. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana ni ya Rasulullah? Ini adalah air mata rahmat. Ingat ketika mendapat musibah, tuan-puan dan kasih sekalian, mata boleh menangis dan diri kita boleh mengeluarkan tangisan, tuan-puan, tapi kawal kata-kata yang keluar. Kata-kata yang keluar ni yang menentukan siapa kita. Kalau kata yang keluar tersebut adalah dalam bentuk ratapan, ataupun tuan-puan dan kasih sekalian keluhan, kan, ini menunjukkan seseorang itu tidak sabar. Kita boleh menangis, tak ada salah menangis, sebab itu normal sebagai seorang yang ada rasa kesihan, kan, rasa simpati, rasa kasih sayang, pasti akan menangis dia. Tetapi kata-kata yang kita keluarkan itu menentukan. Allah akan tengok tu macam mana respon hamba-Ku ketika dia diuji. Apabila kita dapat merespon dengan respon positif, inilah besar pahalanya. Kadang-kadang respon tu je Allah tengok beza dia. Yang akhirnya semua sama je, semua akan kehilangan, kan. Yang sabar kehilangan, yang tak sabar pun tetap kehilangan juga. Tapi macam mana kita nak sabar dan reda ni, kalau dia meluahkan tu, dia menyenangkan orang keliling dia. Ya, betul. Tapi dia macam kita pun kita betul. Orang kata kenapa lama orang pun tak takut mana orang ni macam ni. Tapi macam kenapa dia boleh bersabar? Kita tengok ungkapan dia tadi apa? Alhamdulillah dia dapat bersama dengan saya selama 23 tahun. Alhamdulillah tanda apa tu? Dia tengok syukur dia. Maka orang bersyukurlah yang akan dapat sabar. Ini poin kita pada ayat ni, kan, surah Al-Insan. Mula dengan syukur. Kalau dia bersyukur, dia lihat positif dia. Kan 23 tahun bersama dengan dia, kan. Allah masa nak ambil, nak macam mana, itu adalah punya Allah. Ingat tu, ketika kita faham itu punya Allah, itu mendudukkan dirinya sebagai hamba. Konsep dia clear dalam. Dia clear dalam tu. Maka kalau kita clear konsep diri kita tadi tu, insan tadi tu, kita melihat pancaroba kehidupan ini dengan mata yang berbeza dengan orang yang tak faham. Orang yang faham konsep kehidupan ni, dia akan mudah menenangkan diri dia, menenteramkan juga. Selanjutnya nanti menenteramkan orang-orang sekeliling dia, kan. Kita yang melihat ni pun tengok macam Allahu Akbar. Kadang-kadang kita melihat tu lagi sedih, kan, sedih, tapi tengok dia tabah tu, kita pun rasa lega, kan. Alhamdulillah. Yes, betul, ya. Masya-Allah, ya. Sebenarnya Allah tetap memberi yang terbaik apabila kita menghadapi situasi itu dengan sabar dan tabah, ya. So ingat ni, ingat dalam surah Al-Insan ni ditekankan balik tentang pentingnya sabar. Sabar. Sabar terutama perempuan dalam bab ketiga. Sabar untuk tidak mentaati orang yang berdosa dan orang yang kufur. Ya. Poin yang ketiga adalah, ya, jangan ikut orang yang berdosa, apatah lagi orang kafir. Ya. Peringatan Allah, ya. Kalau kamu nak dapat syurga balik,
Jaga ni. Jangan ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir. Dengan ini kita kena kategorikan orang. Jangan kita anggap sama semua orang. Maka ulama ada memberi kepada kita panduan dalam bergaul, tuan-puan. Kategorikan orang itu kepada 4 kategori. Pertama, orang yang umpama makanan asasi bagi kita. Orang yang umpama apa itu? Makanan asasi bagi kita. Makanan asasi apa tu? Makan yang kena makan, kan? Ya. Yang kalau kita tak makan, rasa lapar lagi, kan? Saya di antaranya lah, teman. Kalau makan roti, kan makan dah sebenarnya, tuan-puan. Tapi tuan-puan, itu tak kenyang dia sekejap. Kalau saya terasa nak makan roti, kenyang dia sekejap. Tapi makan nasi tu rasa alamak, selesa je badan rasa, kan? So ada orang, tuan-puan, dia adalah sesuatu yang asasi bagi kita. Kita tak boleh jauh dari dia. Mau tak mau kita perlukan dia, perlukan lagi. Ini ada orang yang seperti itu. Seperti makanan asasi bagi kita. Tak makan, kita akan rasa kekurangan, kelemahan, keletihan, tak cukup, kan? Itu dia. Ada orang jenis macam tu. Ada orang jenis kedua adalah umpama ubat. Faham tak umpama ubat? Umpama makan ubat bila? Masa sakit. Kalau puan dah sihat, tuan-puan makan lagi ke tak? Tak. Nanti kata ada orang, tuan-puan kasih sekalian, yang perlu menghadap kepadanya sesekali je. Perlu bertemu bila perlu saja. Kalau sekiranya kita tak perlu tapi kita makan juga atau kita jumpa juga ni, apa yang akan berlaku? Kita jadi sakit, kan? Seperti mana dia boleh memudaratkan, jadi dia yang tadinya tak sakit, dia boleh jadi sakit. Oleh itu ada orang yang memang kita jumpa dia setakat kita perlu je. Lebih daripada itu bahaya kat kita. Yang ketiga, orang itu macam orang ada penyakit berjangkit seperti coronavirus. Dia ada penyakit. Orang yang ada penyakit. Orang yang ada penyakit, tuan-puan kasih sekalian, kalau kita bukan doktor atau jururawat yang bertujuan untuk menyembuhkannya, maka jauhkanlah diri. Sebab penyakit dia boleh berjangkit kepada kita. Maka tengoklah level, tuan-puan. Aku ni boleh mempengaruhi dia ke atau dia boleh mempengaruhi aku? Ni kategori orang ketiga ni. Ada orang, tuan-puan, pengaruh dia kuat. Kita yang terbawa oleh dia. Kalau kita tak kuat, memang terbawa dengan dia. Dan kalau tuan-puan rasa tuan-puan ada kuat dan orang ni tidaklah pengaruh sekuat tersebut, tuan-puan, kalau datang dengan dia, kalau tuan-puan bercakap dengan nasihatnya, dia boleh dengar. Maknanya tuan-puan continue lah. Tuan-puan datang untuk mengubat dia, tahu, untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki dia. Dan yang keempat, ada jenis manusia umpama ular berbisa. Tuan-puan nak main-main dengan ular berbisa ke? Duduk-duduk dekat dengan dia ke? Selalu kata India tu juga. Macam itulah. Yang mana
sedia ke tak sedia kita, dia akan mudah patuk kita. Dia berbahaya kepada kita. Ada orang macam tu. Yang jenis ini agak-agak tuan-puan macam mana? Ketuk dia, duduk jauh-jauh ataupun ketuk. Larilah. Maka kita kena pandai ni, decide. Okey. Apa maksudnya orang yang makanan asasi bagi kita? Ya. Kita perincikan sikit iaitu orang yang akan membantu kita mengingat akhirat. Ya. Apabila tuan-puan tak jumpa dengan dia, tuan-puan boleh leka. Mana tuan-puan? Orang yang akan bantu tuan-puan untuk ingat akhirat. Macam suami ya? Suami macam mana? Berkhidmat dengan dia baik-baik. Yes, betul. Boleh masukkan ke syurga kan? Boleh. Yang membantu kita untuk mudah untuk sampai ke syurga tadi tu. Untuk akhirat kita. Maka dengan orang ni tuan-puan selalulah berdamping dengan dia. Okey. Masalah ustaz yang berdamping dengan saya tu memang ular semua. Lah kecil lah besar. Okey. Kata ulama yang jenis pertama ini sama ada dia itu boleh mengingatkan kamu ke syurga, ataupun yang kedua adalah kamu mengingatkan dia ke syurga dan dia menerima. Dia boleh memperbaiki diri. Ni ya. Dan yang jenis kedua tadi, orang yang umpama ubat. Orang yang tuan-puan perlukan untuk menyelesaikan keperluan duniawi tuan-puan. Ya. Tuan-puan di dunia tuan-puan perlukan apa? Rezeki, ya kan? Ataupun kerja, ya kan? Ya. Maka orang ini pada masa kerja kita bergaul dengan dia, masa itu dah khalas. Jangan dipikir sangat lagi. Ya. Kadang-kadang orang tuan-puan sekalian yang jenis ni dia bawa juga ke rumah, ya kan? Dia tak dapat pisahkan diri dia. Ya, ada orang yang kita hanya fikir setakat waktu jumpa dengan dia je. Lepas tu dah tak payah lagi kita fikir dah. Dan yang ketiga tadi apa? Orang yang macam mana? Berjangkit. Maksud adalah orang yang ada perangai tak elok padanya. Ya. Yang mana perangai tersebut kalaulah tidak diubati, diperbaiki, dia boleh berjangkit ke kita. Kita pun boleh terpengaruh dengan dia, kan? Orang tersebut suka mengumpat. Orang itu suka bincang benda-benda yang boleh membawa kita kepada lara, kan? Maka orang ini tuan-puan kasih sekalian, sama ada tuan-puan boleh pada waktu jumpa dengan tu merubah topik pembicaraan daripada lara kepada yang positif. Itu tuan-puan pergilah. Tapi rasanya kalau tuan-puan tak boleh nak tukar tadi tu, tuan-puan jauh-jauh je. Kepada orang ini Allah dalam Quran sebutkan apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Surah Al-Furqan Allah sebutkan. Itu orang, kalau orang yang jenis ini anak ajak dia berbicara tuan-puan, kita perlu melakukan qalu salama. Qalu salam ini maknanya pertama adalah hanya setakat greeting saja. Assalamualaikum. Maknanya lagi jauh je lah. Tak perlu nak masuk cerita dalam. Kalau masuk cerita dalam macam mana? Kita pun terbawa nanti. Setakat salam je. Supaya kita jangan dituduh sombong pula, kan? Jangan pula tu ini jenis ketiga ni, tuan-puan menunduk je, kan?
Nanti orang kata ni sombong dia kan. Jangan kita setakat Assalamualaikum. Salaman kedua kata ulama adalah kita boleh bercakap, bersembang dengan dia setakat yang boleh selamat daripada dosa. Selagi perbincangan tersebut belum tidak mengarah kepada dosa, terus jelah cerita. Teruslah dekat dengan dia. Tapi kalau dah masuk pada yang haram, Assalamualaikum. Saya ada hal lah. Ada orang macam tu. Dan jenis yang keempat ni tuan-puan, orang yang memang kita tahu berbahaya untuk kita. Benda perkara yang dia lakukan tersebut boleh merosak kita. Mungkin menyakiti kita sendiri, kan? Dan kita tahu bahawasanya orang tersebut tuan-puan boleh menyakiti hati kita, pergi juga menghadap dia. Kan ada jenis orang macam tu kan. Dah tahu orang tu suka menyakiti hati dia kan, dia pergi juga jumpa juga. Lepas tu balik-balik mengadu kat kita. Apalah orang ni macam ni lah. Jadi kita pula buat dosa lepas tu. Kan? So dengan orang ni, tinggalkan je. Fa'arid anil jahilin. Ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala kata, tinggalkan orang-orang jahil macam ni. Orang yang tak patut kita layani. So tuan-puan kasih sekalian, inilah Allah ingatkan melalui ayat 24 surah Al-Insan tersebut. 3 perkara tadi kan. 1, berdampinganlah selalu dengan Quran yang akan mengingatkan kita tentang syurga dan akhirat. Yang kedua pada itu, sabar dalam menghadapi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi apa? Tidak mengikuti orang yang berdosa, apatah lagi orang yang kafir. Hindarkan diri kita daripada golongan-golongan ini. Dia tahu orang ni orang berdosa tuan-puan. Orang berdosa ni umpama kalau sekiranya tuan-puan, umpama orang yang sakit tadi tu, orang berdosa ni adalah umpama orang sakit. Kalau tuan-puan tidak mengubatinya, tak payah nak dekat-dekat. Kalau tuan-puan tak mampu untuk memperbaiki dia, tak payah berdamping dengan dia. Takut nanti terpecik dosa dia tersebut, lalu kita ikut dia. Orang kufur ini jenis yang keempat tadi tu, yang berbahaya pada kita. Kata-katanya yang kafir menyebabkan kita turut mengatakan kata-kata kafir tersebut. Dalam ayat yang lain Allah ingatkan, kalau kamu duduk dengan orang-orang yang macam ni, kamu keluar. Jangan duduk sekali dengan mereka. Nanti kamu pun akan mengatakan kata-kata kafir itu juga. Tuan-puan dan kasih sekalian, rasa kita dapat bincang sampai ayat 24 tu baru. Sebenarnya ada 2 poin penting lagi tuan-puan untuk kita fahami dengan baik, supaya kita dapat menikmati nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ada persoalan sebelum kita akhiri? Line clear insya-Allah ya. Silakan. Kita dah habis solat dan lepas kita cek ada rambut kedua. Kita kena repeat Okey, apabila kita sedar dah selesai tak perlu. Tapi kalau kita sedar masa kita dalam solat lagi, maka kita perlu perbaiki ulang lagi. Kalau dah selesai, kalau sekadar dalam tu mana kan, kalau kita tahu baru kita tuan-puan boleh betulkan masa tu tapi kalau dah selesai, khalas. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala.